Bab sifat Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Al-Harith, katanya Sayyidina Abu Bakar pernah setelah selesai bersembahyang asar keluar berjalan kaki. Keluar dengan berjalan kaki. Lalu beliau melihat Hasan sedang bermain-main dengan kanak-kanak. Maka beliau mengambilnya, mendukungnya, diletaknya di atas bahunya, sambil dia berkata, bi abi syabihum bin nabi la syabihum bi Ali. Oh, sungguh serupa dengan Nabi, tidak serupa dengan Ali. Ali ketawa ketika Abu Bakar berkata begitu. Diriwayatkan dari Abi Juhaifah lagi, katanya, saya telah melihat Nabi SAW, Hasan menyerupainya. Diriwayatkan dari Abi Juhaifah lagi, katanya, saya telah melihat Nabi SAW, Hasan bin Ali menyerupainya. Qultu li Abi Juhaifah, perawi berkata, saya berkata kepada Abi Juhaifah, sifhu li, gambarkan kepadaku Nabi SAW itu. Coba kamu gambarkan Nabi SAW kepadaku. Abu Juhaifah berkata, kana abyad, Nabi SAW seorang yang putih, qad syamita, rambutnya telah bercampur dengan sedikit-sedikit uban. Nabi SAW telah memerintahkan supaya diberikan kepada kami 13 ekor unta muda. Qala, kata perawi, yakni Abu Juhaifah, setelah itu Nabi SAW wafat, sebelum lagi kami menerima 13 ekor unta itu. Ini riwayat daripada Abi Juhaifah lagi, katanya, saya telah melihat Rasulullah SAW, dan saya telah melihat bayadan min tahti syafatih, yakni uban di bawah bibir bawahnya, uban di bawah bibir bawahnya, yakni pada anfaqahnya, yakni janggut sepatnya ataupun anak janggut sini. Saya nampak ada putih-putih sikit. Ini janggut ni. Sini. Ada nampak putih-putih sikit. Diriwayatkan dari Hariz bin Uthman bahawa beliau bertanya Abdullah bin Busr, sahabat Nabi SAW, adakah engkau telah melihat Nabi SAW? Kana syaikhan, dia tua kah? Qala kana fi anfaqatihi sya'ratun bid, pada janggut sepatnya itu ada beberapa helai yang putih, yang diuban lah, ada beberapa helai. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau menggambarkan Nabi SAW, katanya, kana rab'atan minal qawm, Nabi SAW seorang yang sederhana tubuhnya, tidak tinggi, tidak rendah, kulitnya cerah, tetapi bukan putih balar, tetapi bukan juga adam, merah kehitaman. Laisa bija'din qatat atau qatit, bukan ekal sangat rambutnya, dan bukan lurus sangat. Rajulun unzila alaih, dia adalah seorang yang diturunkan kepadanya, yakni wahyu, ketika berumur 40 tahun. Beliau berada di Mekah selama 10 tahun, diturunkan Al-Quran kepadanya. Wabil Madinah, dan di Madinah 10 tahun. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan tidak ada di kepalanya dan di janggutnya 20 helai uban. Tak sampai 20. Qala Rabi'ah berkata, saya pernah melihat rambut Nabi SAW, yakni kemudian saya dapati merah rambutnya, merah. Saya pun bertanya, yakni kenapa merah? Faqila, ada orang menceritakan, ihmarra min at-tib, rambutnya merah kerana wangian, kerana Nabi SAW suka melumurkan wangi-wangian. Dia buat gitu, ini sapu-sapu, dia suka buat gitu. Sebab situ sini lebih kuat
beruban, nak banding dengan tempat lain. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa beliau mendengar, ini perawi di bawahnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, mendengar Anas bin Malik menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in, tidaklah terlalu tinggi, tidak juga rendah, dan tidak putih balar. Walaysa bil adam, tidak juga merah kehitaman. Walaysa bil ja'd al qatat, tidak terlalu ekal rambutnya. Wala bis sabat, dan tidak juga lurus rambutnya. Allah telah mengutuskan baginda ketika berumur 40 tahun, di permulaan umurnya 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinin, baginda tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Allah telah mewafatkan baginda dalam keadaan tidak ada di kepala dan di janggut baginda 20 helai rambut putih, yakni uban. Dalam keadaan tidak ada uban melebihi 20 helai pun. Diriwayatkan dari Abi Ishaq, katanya saya telah mendengar Bara berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cantik mukanya. Mukanya itu cantik. Dan paling cantik, paling elok pribadinya. Tidaklah tinggi sangat dan tidak rendah. Ini riwayat daripada Qatadah, katanya saya bertanya Anas, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginaikan rambutnya, memakai celupan pada rambutnya? Anas berkata, la, tidak ada. Innama kana syai'un fi sudghih, innama kana syai'un fi sudghih, cuma ada sedikit saja uban, yakni di pelipisnya, bahagian pelipis di sini ada sedikit saja. Untuk apa dia pakai inai dan sebagainya? Untuk apa? Begitulah maksudnya. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana tubuhnya, marbu', sederhana, agak berisi lah, berisi dan gempal tubuhnya. Ba'id ma bainal mankibain, jauh jarak di antara dua bahu. Mana luas, dadanya luas, lapang. Sini dengan sini ni luas. Sebab kalau sini dengan sini sempit tu penyakit, ini penyakit batuk kering ke apa kau, kita kata sempit jadi gitu kecil. Ini tidak, dadanya terbuka begitu, luas. Lahu sya'run, baginda mempunyai rambut sampai kepada ni syahmata udhunai, apa ni kita kata ni, hujung telinga ni, bawah telinga sampai sekat ni. Ra'aitu, pernah kulihat baginda memakai pakaian merah. Tidak pernah aku nampak ataupun melihat sesuatu apapun yang lebih cantik darinya. Dalam riwayat Yusuf bin Abi Ishaq dari ayahnya Abi Ishaq, dia kata rambut Nabi SAW sampai kepada bahunya, mangkibaihi, rambutnya itu sampai ke bahunya. Diriwayatkan dari Abi Ishaq As-Sabi'i, katanya ditanya Bara, adakah wajah Nabi SAW seperti pedang? Beliau menjawab, tidak, bahkan seperti bulan. Seterusnya riwayat daripada Abi Juhaifah lagi, katanya Rasulullah SAW pernah keluar pada waktu tengah hari ke Batha, yang ke tanah lapang. Di situ baginda berwudu, kemudian bersembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dipacak di hadapannya anazah, satu tombak ataupun lembing kecil, lembing yang pendek. Riwayat daripada Abu Juhaifah lagi ada tambahan daripada riwayat Aun ini. Dia katakan tamurru min waraiha, di sebelah sana tombak itu lalu perempuan. Yani ketika Nabi SAW duduk tengah semaya tu, lalu perempuan. Baginda tidak melarang dan tidak kata berhenti bersemaya tu, kata tidak. Wa qama an-nas, orang ramai berdiri dan mereka mula mengambil kedua tangannya, berdiri dan mereka mengambil pegang dua tangan Nabi SAW. Lalu disapu, mereka pegang heret tangan, sapu ke muka.
Dengan tangan Nabi. Bukan Nabi sapu, dia ambil tangan, biar Nabi sapu muka dia. Qala, kata perawi ini, saya pun pegang tangan dia, yakni Abu Juhaifah. Saya pun pegang tangan, saya letak tangan dia di atas muka saya. Terasa lebih sejuk dari salji, lebih sejuk lagi daripada salji, dan lebih wangi baunya dari kasturi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW adalah orang yang paling pemurah. Lebih murah lagi baginda ialah pada bulan Ramadan, ketika baginda ditemui Jibril, dan Jibril menemui baginda pada setiap malam dari bulan Ramadan itu. Dia bergilir-gilir membaca Al-Quran dengan Nabi SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih murah lagi dalam menyampaikan kebaikan, kebajikan dari angin yang dilepaskan, yakni angin yang dilepaskan Tuhan. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya masruran, dalam keadaan gembira, tabruqu asariru wajhi, wajahnya berseri-seri, sambil baginda bertanya, sambil baginda berkata, tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan oleh Mudliji tadi kepada Zaid dan Usama? Dan dia telah melihat kaki mereka berdua. Dia berkata, ini kaki ini ada kaitan di antara satu dengan yang lain. Ini kaki dua beranak nih, ini kaki dua beranak nih. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, beliau menceritakan ketika beliau telah ketinggalan di belakang, yang telah tidak ikut serta pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Ini cerita ringkasnya. Apabila aku memberi salam kepada Rasulullah SAW, berseri-serilah wajah Nabi SAW kerana gembira. Rasulullah SAW apabila gembira akan berseri-seri mukanya, macam potongan, macam potongan bulan, macam sepotong atau sekeping bulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami dapat mengesan kesukaan Nabi SAW dari wajah baginda itu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diutuskan min khairi quruni bani Adam, aku diutuskan berada di kurun yang terbaik untuk anak Adam. Satu kurun demi satu kurun, hinggalah sampai kepada kurun yang aku berada padanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW dahulunya melepaskan rambutnya. Orang-orang musyrikun pula membelah rambut mereka. Ahlul kitab melepaskan rambut mereka. Rasulullah SAW suka sesuai ataupun serupa, melakukan sesuatu yang serupa dengan ahli kitab dalam perkara-perkara yang tidak diperintahkan kepada baginda apa-apa. Kemudian Nabi SAW membelah rambutnya. Membelah kepalanya itu maksudnya membelah rambutnya lah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, katanya Nabi SAW, lam yakunin Nabi SAW fahishan wala mutafahishan. Nabi SAW bukan seorang yang semula jadi dia suka bercakap perkara-perkara yang keji, tidak. Dan tidak juga mutafahish, tidak juga mari sifat bercakap keji itu kemudian, tidak juga. Mana hak asal kejadian dia pun tidak, hak kemudian pun dengan sebab terpengaruh dengan keadaan sekeliling pun tidak. Itu maknanya lam yakunin Nabi SAW fahishan wala mutafahishan. Mana asal kejadian dia tidak lagu tu, dan kerana terpengaruh dengan masyarakat sekeliling pun jadi lagu tu pun tidak. Mana tak ada langsung Nabi SAW ni bercakap keji, bercakap ucapan-ucapan ataupun menggunakan kata-kata yang lucah dan sebagainya, tak ada macam tu. Jadi fahish ni lebih khusus kepada perkataan yang keji dalam bentuk itulah, jenis lucah, jenis
apa ni, menggambarkan nafsu seks ke apa tu dengan cara yang tidak sopan lah. Tak ada lagu tu. Itu lebih khusus makna dia begitu. Tapi makna dia yang umum, ucapan yang keji lah, ikutlah dalam bentuk macam mana pun. Baginda selalu bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu ialah yang paling baik akhlaknya. Diriwayatkan dari Aisyah lagi, diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, tidak diberi pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua perkara, melainkan baginda akan mengambil yang termudah dari dua perkara itu, selagi ia tidak merupakan dosa. Kalau ia merupakan dosa, maka baginda adalah orang yang paling menjauhinya. Baginda akan menjauhinya. Bagindalah orang yang paling cepat lari daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam kerana pribadinya, kecualilah kalau hurmatullah, yang ketetapan Allah dicerobohi, pada ketika itu baginda akan menuntut bela kerananya. Diriwayatkan dari Anas, katanya, tidak pernah aku sentuh sutra harir dan dibaj, itu pun jenis-jenis sutra jugalah, lebih lembut dari tapak tangan Nabi SAW. Tak ada lebih lembut dari tapak tangan Nabi SAW. Sutra itu lembut lagi. Dan tidak pernah aku mencium apa-apa bau sama sekali, ataupun sesuatu yang berbau lah, arfan, maknanya bau lah. Tidak pernah aku mencium apa-apa bau sama sekali yang lebih wangi dari bau Nabi SAW, atau arfin Nabi SAW, sama saja maknanya bau dia lah. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Nabi SAW lebih pemalu dari anak dara di balik tabir. Kemudian riwayat satu lagi itu daripada Syu'bah, supaya itu juga, cuma ada tambahan sedikit. Apabila baginda tidak berkenan kepada sesuatu, tidak suka kepada sesuatu, urifa fi wajhi, akan dapat dikesan dari muka baginda. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW tidak pernah mengeji makanan sama sekali. Kalau baginda berselera, dia akan makan. Kalau tidak, dia akan meninggalkannya. Tapi nak kata tak sedap, nak kata gitu-gini, tak ada. Diriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhaina al-Asadi, katanya Nabi SAW apabila bersujud, baginda akan merenggangkan kedua tangannya, begitulah, bukalah, sehingga kami nampak dua ketiaknya. Dalam riwayat Ibnu Bukair, dia berkata bayadha ibtai, yakni putih dua ketiaknya, nampak putih dua ketiaknya. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa Anas menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW tidak ada mengangkat kedua tangannya dalam mana-mana doanya, kecuali pada ketika istisqa, yakni meminta hujan. Kerana pada ketika itu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Yang satu lagi pun lagu itu juga, Nabi SAW berdoa dan mengangkat kedua tangannya, dan saya nampak putih dua ketiaknya. Seterusnya riwayat daripada Aun bin Abi Juhaifah, beliau menceritakan dari ayahnya, yakni Abi Juhaifah, katanya aku terdorong pergi kepada Nabi SAW ketika baginda berada di Abtah, dalam satu kubah di waktu tengah hari. Tiba-tiba Bilal keluar, fanada bis salah, dan menyuruh orang untuk sembahyang, yang dibalah. Kemudian masuk pula, lalu mengeluarkan air lebihan wudu Nabi SAW. Orang ramai pun mula berebut-rebut mengambil air itu darinya, daripada Bilal itu. Kemudian baginda keluar dan mengeluarkan anazah, satu lembing kecil. Rasulullah SAW keluar, macam aku nampak lagi kilauan ataupun putih betisnya itu.
sinar betisnya itu. Fawakazal anazah, baginda memacak lembing tadi. Kemudian bersembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dalam keadaan di sebelah sana lembing tadi lalu himar dan orang perempuan, tetapi Nabi SAW tidak berhenti bersembahyang. Diriwayatkan dari Aisyah lagi bahawa Nabi SAW menceritakan sesuatu hadis yang mana kalau seseorang mahu mengira, nescaya dapat dikira habis, dapat dikiranya sampai habis. Yang ini Nabi SAW bercakap ringkas. Kalau orang nak bilang huruf dia pun boleh berapa patah, ataupun ringkaslah beberapa patah saja dia bercakap. Kalau orang nak bilang pun boleh. Ataupun dengan arti Nabi SAW menceritakan hadis, kalau orang nak bilang, mana dia bercakap tu slow-slow, tidak cepat-cepat. Diriwayatkan dari Aisyah katanya, ala yu'jibuka Aba Fulan, tidakkah engkau berasa hairan terhadap Aba Fulan itu? Dia datang duduk di tepi rumahku, bercerita hadis dari Rasulullah SAW dengan memperdengarkannya kepadaku, dan aku ketika itu sedang bersembahyang sunat. Dia sudah bangkit sebelum lagi aku selesai mengerjakan sembahyang sunatku. Kalau aku sempat dengan dia, tentu aku akan membantah cara dia mengajar begitu, kerana Rasulullah SAW tidaklah terlalu cepat membaca hadis itu seperti kamu. Babun kana Nabi SAW tanamu ainuhu, Nabi SAW matanya tidur tetapi hatinya tidak. Ada diriwayatkan oleh Sa'id bin Mina dari Jabir dari Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahawa beliau bertanya Aisyah, bagaimanakah sembahyang Rasulullah SAW pada bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab, baginda tidak melebihkan baik pada bulan Ramadan atau bukan pada bulan Ramadan dari 11 rakaat. Baginda bersembahyang 4 rakaat, usahlah ditanya tentang elok dan panjangnya. Kemudian bersembahyang pula 4 rakaat, usahlah ditanya tentang elok dan panjangnya. Kemudian bersembahyang pula 3 rakaat. Fakultu, saya berkata, wahai Rasulullah, engkau tidur sebelum berwitir? Nabi SAW menjawab, mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau menceritakan kepada kami, kata perawi di bawahnya, yakni Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, tentang menceritakan kepada kami tentang malam diisrakan Nabi SAW dari Masjid Ka'bah. Datang 3 orang sebelum diwahyukan kepada baginda, di mana baginda sedang tidur dalam Masjidil Haram. Yang pertama di antara 3 orang itu berkata, yang manakah dia di antara ramai-ramai ini? Faqala, yang seorang lagi kata, yang duduk di tengah itu, itulah yang paling baik. Yang seorang lagi kata, ambillah yang paling baik itu. Fakanat tilka, begitulah peristiwa itu berlaku. Kemudian Nabi SAW tidak nampak lagi mereka hingga mereka datang pada malam yang lain dalam keadaan hatinya melihat, sedangkan mata Nabi SAW sedang tidur dan hatinya tidak tidur. Begitulah para nabi, mata mereka tidur tetapi hati mereka tidak tidur. Jibril pun melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian membawa baginda naik ke langit. Bismillahirrahmanirrahim, itu cerita lain pun. Jadi ini masuk cerita tentang sifat Nabi SAW. Yang ni orang panggil syama'il. Setengah-setengah ulama dia buat kitab suku tentang syama'il Nabi SAW. Syama'il ini berkaitan dengan peribadi Nabi SAW dan juga tingkah laku dia dan juga rupa paras dia tu. Itu orang panggil syama'il, yang berkenaan dengan hulyah dia. Hulyah
rupa paras dia, tinggi rendah, rambutnya macam mana, begitu. Semua tu di dalam syama'il. Jadi dalam bab sirah, salah satunya yang diceritakan ialah berkenaan dengan hak ni lah. Hak ni ada dalam Bukhari ni yang menepati syarat dia setakat yang dikemukakan di sini. Adapun Imam Tirmizi, dia buat kitab Syama'il suku pula. Kitab Syama'il, dan ramai lagi orang lain yang susun kitab Syama'il secara berasingan, sebab mereka tidak terikat dengan syarat yang ketat seperti Bukhari ni. Jadi lebih banyaklah riwayatnya berhubung dengan Nabi SAW dalam perkara itu. Adapun Imam Bukhari, oleh kerana syarat dia ni ketat, maka tak banyak. Tapi lebih kurang tu kita sudah dapat tahu di sini. Yang sifat Nabi SAW dari segi rupa paras dia, dan dari segi peribadi dia, perangai dia, perangai dia tu. Jadi mula-mula sekali Imam Bukhari buat mari hak ni cerita Abu Bakar sembahyang asar. Lepas sembahyang asar dia pun keluar, tengok Sayyidina Hasan duduk main. Hasan bin Ali, yang ni anak kepada Sayyidina Ali, duduk bermain dengan kanak-kanak yang lain. Dia pun ambil dukung, letak atas bahu, sambil dia berkata, bi abi syabihum bin nabi la syabihum bi Ali. Oh, kata dia, serupa benar dengan Nabi, tidak serupa dengan Ali. Dia kata rupa dia ni serupa benar dengan Nabi, tidak serupa dengan Ali. Ini menunjukkan bahawa Hasan pada ketika itu masih terlalu kecil lagi, duduk main dengan kanak-kanak. Dengan sebab itu panjanglah cerita, kita tidak nak bahas berapa umur Hasan itu. Tapi kira-kiranya hak lebih tepat dengan Bukhari ini dan hak lain-lain lagi, iaitu Hasan dilahir pada tahun yang ke-7 Hijrah. Bukan seperti yang Syiah sebut itu pada tahun yang ke-3 Hijrah, tidak. Tetapi pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dan seperti kebanyakan orang kita keliru, dia kata Sayyidina Hasan adalah anak Sayyidina Ali hak sulung. Tidak, tak betul begitu. Yang sulungnya ialah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum, anak dia Ummu Kulthum. Tetapi orang putar-putar, jadi Sayyidina Ali tu hak sulung, hak nombor 2-nya Hasan, lepas tu baru hak lain. Jadi hak menikah dengan Sayyidina Umar, Ummu Kulthum tu muda sangatlah. Nampak sangat Sayyidina Umar ini rakus, kata dia. Tak kira budak kecil, dia tua dah nak menikah. Sedangkan tidak, hak sebenarnya itulah putar sejarah tu, pusing tu, sehingga jadi tak molek pandangan terhadap Sayyidina Umar berapa. Hak sebenarnya tidak, Ummu Kulthum tu hak sulung. Ummu Kulthum tu hak sulung. Kalau nak diandaikan pada tahun yang keempat lahirnya, ialah pada tahun yang keempat hak lahir tu Ummu Kulthum, bukan Ali. Bukan Hasan. Sebab dia berkahwin selepas daripada perang Uhud. Selepas daripada perang Uhud. Perang Uhud pada tahun yang ketiga. Pada tahun yang ketiga. Jadi lepas pada tu menikah, kira-kiranya setahun lah lepas pada tu, 9 bulan. Tahun yang keempat lahirnya. Kalau hak sulung, paling cepat dah tu, kita kata. Paling cepat dah. Tak boleh pergi pada tahun yang ketiga tu dia sudah melahirkan anak, mana-mana anak. Tak boleh, muka dia baru kahwin pada masa tu. Dan tak ada pula disebut mana-mana anak dia ni lahir sebelum cukup bulan ke apa, tak ada. Lepas tu kita tengok sini pula Abu Bakar ni, lepas tu kita tengok sini lahir sebelum cukup 11 atau pada tahun yang ke-12 Hijrah. Hasan ni duduk main lagi dengan kanak-kanak. Kalau kita kata dia dilahir pada tahun yang ketiga, sudah besar benar dia juga tu. Dan tak boleh nak akak mudah-mudah letak atas bahu lagu tu. Dan tidak duduk main dengan budak-budak biasa lagi. Kira-kiranya sudah agak boleh dia. Dah agak berat dah. Orang seperti Sayyidina Abu Bakar yang sudah tua tu nak pikul, tidak sesuai. Yang sesuainya dia ni umur kemudian lagi. Kemudian perbincangannya macam mana kita nak menentukan umur dia tu berapa, tu panjanglah ceritanya. Hak sebenarnya macam mana, tu panjang cerita. Tetapi secara ringkasnya begitulah. Lepas tu Hasan ini serupa dengan Nabi, kata dia. Tidak serupa dengan Ali. Tidak serupa dengan Ali. Gambaran Alinya
yang diberikan oleh orang Syiah teruk benar rupa Sayyidina Ali ni, teruk benar. Tapi kita tidak menganggap lagu tu. Walaupun dia kata sini tidak serupa dengan Ali, serupa dengan Nabi, bukan maknanya Ali ni huduh sangat. Tapi kalau mengikut gambaran orang Syiah dalam kitab-kitab dia, teruk benar Sayyidina Ali tu. Kepala botak, perut buncit, gigi jongang, hitam legal. Sayyidina Ali ni pendek, rendah. Itu gambarannya. Tapi itu tidak betul. Sayyidina Ali tidaklah sampai macam tu. Tidak. Dan dia tidak serupa dengan Nabi SAW. Serupa dengan Nabi SAW. Tapi dalam malangnya, dalam setengah-setengah kitab kita ahli sunnah yang telah diresapi oleh pahaman Syiah ni, dia kata apa? Dia kata hak di antara hak Hasan ni serupa dengan Nabi nya berhinikah tu. Hak tu lah siapa bini dia 200 tu. Hak tu pula dia pergi. Benda ni boleh tengok dalam kitab Ihya pun ada. Ihya Ulumuddin misalnya. Dan banyak lagi dalam kitab-kitab lain. Ini sebenarnya dalam kitab-kitab yang muktabar, yang besar seperti Bukhari ni tak ada sebut benda-benda lagu tu. Jadi suka kahwin. Jadi suka kahwin, lepas tu suka bercerai lagu tu kah Nabinya? Itu mengaibkan. Tak kena belaka tu. Tak kena belaka. Kita tidak nak bicara tu. Tapi tak kena langsung. Hak kata serupa lah. Apa serupa? Hak tu kalau serupa hak tu pun tak serupa tu. Gambaran yang diberikan tentang Hasan suka cerai isteri orang, isteri dia, lepas tu ibu bapa kepada perempuan tu naik marah kepada dia. Mana ada Nabi SAW buat lagu tu? Itu semua tu pengaruh Syiah yang telah masuk ke dalam kitab ahli sunnah ni. Banyak benar dah. Banyak benar. Seterusnya serupa dengan tu, tak apalah lagu tu lah. Lepas tu dia sebut lagi Nabi SAW ni rambut dia ada bercampur-campur sikit lah. Ni saat akhir dah ni, dekat dia nak mati. Nabi SAW perintahkan suruh beri kepada kami 13 ekor unta muda. Kami belum lagi terima, dia sudah mati. Maknanya saat akhir benar. Syamitah tu maknanya orang yang rambut dia bercampur lah, uban dengan tidak uban. Tetapi hak uban tu pun saat akhir tu pun sedikit, tidak lebih daripada 20 helai. Dalam kebanyakan riwayatnya disebut 17, sekitar tu 17 helai. Dan hak lebih banyaknya di sini Sudrai di sini. Sebab apa lebih banyak di sini? Seperti yang kita baca tadi, sebab dia pakai air wangi itu dia panah. Itu menyebabkan dia buat gini, menyebabkan lebih cepat beruban di situ. Inilah dia kata, dia tengok di sini bawah ni ada juga beberapa helai, di orang panggil janggut sepat ataupun anak janggut, sini ada juga. Lepas tu dia sebut Nabi SAW dari segi susuk tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi dia ni alah ketinggi. Orang tidak sebut rendah macam tu, tapi tidak bitawilil ba'in, tinggi sangat. Tapi kalau Sayyidina Umar memang maklum tinggi. Abbas, pak saudara Nabi, tinggi. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik itu pun tinggi juga. Maklum kata. Nabi SAW ni tidaklah maklum tinggi sangat, tapi halak tinggi, tidak tinggi benar. Sayyidina Umar ni kalau dalam beratus-ratus, beribu orang akan nampak dia tu lebih tinggi. Halak tinggi Sayyidina Umar. Nabi SAW tidak tinggi macam tu, tapi tidak juga pendek, renek. Tidak pendek. Warnanya cerah, kulit dia tu putih cerah, bukan putih kuning, tidak, putih pucat gitu, tidak, putih cerah, sinar gitu. Tidak putih amhaq, yang ni putih balar, putih juga tu, putih balar orang penyakit kan, penyakit balar itu tidak macam tu. Putih comel lah. Tidak juga merah kehitaman, kita panggil hitam manis, tidak juga lagu tu. Maknanya kulitnya tu cerah. Rambut dia pula tidak terlalu ikal sangat, kita panggil, orang Kelantan kata kotok, supaya orang negro tu. Tidak lagu tu. Tetapi tidak lurus sangat. Tidak lurus sangat seperti kebanyakan bangsa Ajam. Kita orang Melayu pun ada juga lagu tu, orang Cina dan sebagainya, rambut dia lurus sangat.
Tidak juga lagu tu. Dia ada ekal-ekal sikit-sikit. Ada ekal-ekal sikit-sikit. Itu rambut Nabi SAW. Wahyu diturunkan kepada baginda ketika berumur 40 tahun. Duduk di Mekah 10 tahun, duduk di Madinah 10 tahun. Ini dia tidak mengambil kira hak lebih tu. Sebenarnya 23 tahun. Tapi dia tidak ambil kira hak 3 tu sebab apa? Setengah ulama mengatakan sebab dalam masa 3 tahun tu dakwah tu secara senyap-senyap. Tidak terbuka. Sebab itu dia tidak sebut. Setengah ulama menyebutkan hak ni hak besar lah. Hak kecil-kecil tu tak kira. Dan kita boleh tengok lebih lagi 3 tahun tu dalam riwayat yang lain. Dalam Bukhari pun sendiri ada juga tempat lain. Itulah dia kata di rambut dia dan di janggut dia campur kedua sekali tidak lebih daripada 20 uban dia tu. Tak apalah. Lepas tu ni kemudian pula Rabi'ah kata dia pernah tengok rambut Nabi. Maknanya orang warisi turun-temurun rambut Nabi SAW. Jadi dia tengok merah. Merah. Merah ni dia banyak sebab. Salah satunya mungkin rambut dia tu halah ke merah. Adakah orang memang rambut dia tu jenis merah sikit, perang. Yang kedua, kerana sebelum nak ubah tu dia merah. Sebelum nak ubah biasa dia jadi merah dulu. Kalau orang tu rambut hitam sekalipun, dia akan jadi merah dulu. Lepas tu baru dia ubah. Ataupun merah tu kerana kena air wangi tadi, jadi panas, dia jadi merah. Ataupun kerana dia pakai khidab, hinai. Rambut tu diambil pada ketika Nabi SAW berinai rambut dia. Orang kata tidak berinai tu tidak selalu, bukan makna langsung tidak pernah berinai, tidak. Ada juga ketika dia berinai nak menunjukkan kepada orang ramai boleh buat. Boleh buat. Tetapi dia tidak pakai sokma, tidak. Itulah beberapa kemungkinan lah. Apa yang dia kata merah tadi. Dan rambut tu diwarisi. Nabi SAW sendiri suruh bagi. Dan dia tahu ada orang yang akan ingat kepada dia, ada orang akan mengenal dia. Sampai-sampainya ke mana? Ini ceritalah. Cerita mengikut yang guru Anas sendiri pun cerita. Dia kata agak-agaknya kira-kira yang ada di Kashmir dulu itu betul. Sebab diwarisi tunggu-tunggu dia cukup jaga. Sampai pernah orang curi. Cerita orang curi. Orang curi berlaku perang di Kashmir suatu ketika dulu. Gitu je. Kerana tu. Lalu akhirnya hantar balik. Dan katanya supah dulu juga. Wallahu a'lam lah. Gitu. Jadi masalah rambut ni ada diwarisi. Tapi bagi kita tidak penting ada ke tidak ada ke, tak sabit tu. Kalau tak ada pun kita tetap sayang, kita tetap ikut Nabi SAW. Nak ceritanya orang Islam ni begitu sayang, begitu nak jaga Nabi SAW sehingga rambut beberapa helai tu kalau orang tipu, kalau orang buat lari siapa boleh jadi perang. Siapa begitu sekali. Seterusnya ni supa ni. Dia kata Nabi SAW pernah berkhidab kah? Dia kata tidak. Sebab apa? Ada beberapa helai saja uban di pelipis dia ni. Jadi untuk apa dia nak khidab? Jadi Anas kata begini mengikut hak kebiasaan. Tetapi ada juga ketika Nabi SAW berkhidab. Lepas tu tentang rambut dia ni, ada ketikanya setakat ni, dia kerak setakat ni, sekat telinga ni. Ada ketikanya sampai sini bau. Ada ketikanya sampai sekat tekak ni. Jadi 3 lah, 3 peringkat. Sini paling pendek, lepas tu sini tekak, lepas tu sampai ke sini, sampai ke bahu. Artinya Nabi SAW selalunya dalam keadaan biasanya dia rambut panjang, bukan pendek. Dan beberapa ketika mana umat Islam dalam masyarakat dia umum mengamalkan cara macam tu, rambut panjang lagu tu. Sekarang ni kalau nak rambut panjang lagu tu tak ada apa, boleh. Cumanya takut jadi serupa dengan hak jenis hak qasir itulah.
tahu rambut panjang juga. Jadi lebih dikuasai oleh puak-puak tu. Baik tak sah, gitulah kita boleh kata. Pasal Nabi SAW dia tak serupa dengan orang-orang yang tidak molek, dia tak serupa. Atas dasar tu maka tidaklah kata lebih molek lah kalau taruh tadi dalam suasana tu lah, dalam keadaan tu, dalam keadaan masyarakat ni rambut panjang tapi ikut ni puak-puak rock kau puak-puak apa kau ikut tu, tak molek lah. Jadi walaupun kita meninggalkan sunnah tu, hak saya tidak kata jadi kurang, tidak. Sebab apa? Untuk mengelak daripada menyerupai mereka itu pula. Dan dianggap zaman sekarang ni, dianggap orang rambut pendek biasa ni dianggap sopan, seorang yang beradab, yang baik lah. Untuk kerja apa-apa pun tak boleh kalau rambut panjang, nampak teruk. Jadi hak itulah yang lebih baik. Tetapi sekiranya keadaan itu sudah tidak ada lagi, boleh nak taruh rambut panjang. Bahkan sekarang ni pun nak taruh rambut panjang tapi keadaannya rupanya tidak serupa, tak apa juga. Begitulah. Seterusnya dia kata ada keserupan dengan pedang. Pedang tu kan kilat. Dia kata tak serupa dengan pedang sebab dari segi kilat tu, comel tu ya ledah, tapi pedang ni kilat dia tu kilat nak pacung tekak orang. Jadi hak tu tak molek buat perbandingan dengan pedang tu. Hak kalau nak buat perbandingan tentang comel, sejuk, mata kita berasa kalau tengok lama pun tidak sakit mata. Gapo dia? Bulan. Hak tu berasa nak tengok semacam hak bulan. Lagu tu Nabi SAW mukanya seperti bulan. Tepatlah kalau kita nak banding lagu tu. Tapi nak banding dengan pedang itu tak sesuai. Lepas tu Nabi SAW dia pergi semaya zuhur apa ni buat. Selepas ni pun kita akan jumpa lagi. Nak ceritanya sahabat-sahabat tu hak jauh-jauh lah pergi ni berjumpa ni, jauh-jauh pergi berjumpa ni, nak sentuh, nak berjumpa dengan Nabi, nak pegang tangan Nabi SAW. Begitu sayangnya mereka kepada Nabi SAW. Lepas tu kalau pegang tangan, bukan pegang saja, letak di muka, nak rasa. Begitulah cara mereka dengan Nabi SAW. Terutamanya hak mari daripada jauh-jauh di saat-saat akhir hayat Nabi SAW, berlaku begitulah. Dia kata dia pun pegang, letak dalam muka, sejuk tangan dia. Lebih sejuk lagi daripada salji. Lepas tu wangi baunya, lebih wangi lagi dari kasturi. Ini bukan lomo kasturi. Apalagi Nabi SAW ni memang dia suka bau sedap, bau wangi dia suka. Hak bersih, halaka wangi, halaka comel tu dia suka. Kalau tidak sampai hak asal dia tu pun bau sedap dah. Tidak sampai tu dia comel juga air wangi. Kalau tak comel pun sedap dah. Tapi dia ni kebiasaan dia nak ajar kepada orang lain supaya pakai air wangi, bau-bauan yang sedap. Dia suka sangat. Begitu juga yang lain-lain, bunga misalnya. Bunga, walaupun Nabi SAW tidaklah terkenal mana pergi ke mana-mana orang hadiah bunga ataupun bawa bunga, tak ada lagu tu. Tetapi segala yang wangi, yang bau sedap dia suka. Jadi hak wangi tu molek lah. Dan sebab apa begitu? Sebab malaikat pun suka hak wangi. Syaitan tak suka, tak sesuai dengan dia kalau hak wangi-wangi. Sebab kalau binatang tak sesuai, lalat tak sesuai dengan wangi tu, dia tak pergi kalau hak wangi. Kalau hak busuk baru dia pergi. Begitu juga syaitan, kalau hak busuk, orang hak busuk tak boleh baru dia pergi. Sama ada busuk tu busuk zahir ke busuk akidah ke yang belaka lah, baru dia pergi. Tapi kalau malaikat tidak. Itu salah satu tujuan Nabi SAW nak ajar bapa kena pakai air wangi. Dan kenapa tubuh dia tu sendiri wangi? Ini salah satu sebab. Selain daripada tu, hak asal dia tu, dia tak makan koksir. Orang yang tak makan koksir, dia tubuh dia lebih wangi. Dan dia bawang pun tak makan, bawang putih. Kalau hak mentah lebih lagi lah, tak makan langsung. Jadi benda-benda hak bau-bau pelik tu dia tak makan. Ada pun orang kita ni pisah tak, pisah ikan hak segar-segar tu dia buruk, nak suruh berasa tu. Tu lama-lama jadi seduai habis. Jadi kau penyakit pula dah. Jadi kau penyakit. Jadi gatal lah macam-macam. Dan muka hak buruk makan, hak busuk makan.
Dia tidak. Segala hak busuk tak ada makan. Tak ada. Hak pelik tak ada. Hak nampak ganas kau, nampak gapo kau, tak ada. Dia tak suka makan. Sehingga dhab orang lain makan, dia tidak makan. Mana dia ada juga. Dari segi makanan tu dia jaga. Dan orang yang menjaga dari segi makanan, dia tubuh dia tu dengan sendirinya akan jadi wangi. Apalagi kalau dalam makanan hak boleh tu pula, halal pula. Lepas tu halal pula, pilih-pilih pula. Jaga makanan. Dia akan jadi semakin wangi tubuh tu. Jadi hak asal orang tu pun ada orang yang lebih kuat baunya. Jadi hak macam tu dia kena lebih jagalah sepatutnya. Lebih jaga. Dengan jaga makanan, dengan jaga pakai wangi-wangian dan sebagainya, mandi, acap sikit, kena jaga. Seterusnya ada Nabi SAW di antara sifat dia murah. Dia tidak kedekut. Kedekut dari segi hak zahir ni ataupun kedekut dari segi hak rohani, tak ada. Seterusnya ada Nabi SAW di antara sifat dia murah. Dia tidak kedekut. Kedekut dari segi hak zahir ni ataupun kedekut dari segi hak rohani, tak ada. Dia tak ada sifat, tak ada susuk Nabi SAW. Kecuali kalau dia tak cerita tu memang tidak layak untuk diceritakan. Kalau layak, dia tak ada pasal susuk-susuk royak kau orang seorang dua ni kau, tak ada. Dia akan cerita kepada umum. Tu kalau dari segi mengajar. Kalau dari segi duit, dari segi harta benda pun lagu tu, dia tidak sayang. Dia sangat pemurah. Lebih murah lagi iaitu pada bulan Ramadan. Pasal apa? Dia suka. Orang ni apabila dia suka, dia akan murah. Apabila dia nampak dia dapat banyak, dia tidak akan kedekut lah. Sebab apa? Curah banyak pun boleh banyak. Pada bulan Ramadan tu dia dapat keistimewaan banyak. Sebab itu dia lebih murah pada bulan Ramadan itu. Dan lebih murah dia tu daripada angin yang dilepaskan. Angin yang dilepaskan bawa benih, angin yang dilepaskan bawa hujan dan sebagainya, bawa rahmat. Lebih lagi daripada itu murahnya. Seterusnya daripada Aisyah, kata dia pernah Nabi SAW masuk ke rumah dalam keadaan suka. Nampak berseri-seri muka dia tu. Masuk. Dia kata tak dengar kata dia. Mudliji kata dia. Mudliji ni dia qaif. Ahli ilmu qiyafah. Di zaman jahiliah dulu cukup kuat ilmu ni. Dan ilmu ini diakui oleh Nabi SAW sendiri. Nabi pun terima. Mengesahkan. Tak apa molek macam tu. Macam dalam hadis ni. Dia kata bila dia tengok kaki Zaid dengan Usamah ni, sebab Usamah ni, Zaid tu anak angkat Nabi, Usamah tu anak dia. Jadi Zaid ni putih orangnya, putih, comel Zaid. Usamah ni anak dia ni hitam. Jadi dari segi menarik tu kurang menarik, tidak serupa ayah dia lah. Jadi ramai orang-orang duduk kata semasa jahiliah, ni bukan anak Zaid ni. Kalau ada apa cerita macam-macam lah, tuduh menuduh tu biasa di zaman jahiliah, biasa. Jadi walaupun nak orang-orang Islam terima tahu memanglah anak dia betul, walaupun tidak serupa, tak apalah tu tidak serupa tu, tapi untuk menutup, mengunci mulut orang-orang kafir ni macam mana, orang-orang munafik ni. Jadi pernah pada satu ketika Mudliji ni dia ahli ilmu qiyafah. Ahli ilmu qiyafah ni dia tengok orang, dia boleh kenal orang tu. Dia boleh kenal orang tu. Orang ni sampai kerja dia boleh tahu kerja gapo. Salah seorang orang yang bijak dalam ilmu qiyafah ni ialah Imam Syafi'i. Memang dia terkenal sebagai ahli ilmu qiyafah. Boleh kenal kerja gapo, boleh kenal. Dalam keadaan dia susah hati ki apa boleh kenal, boleh tahu. Lepas tu ni ada keturunan, hubungan keturunan dia boleh tahu. Anak, ayah, tengok kaki, tengok tangan, tengok mata, dia boleh tahu. Iyalah bagi kita hak ramai-ramai biasa ni pun kita tahu kan. Tapi hak tu zahir benar lah, orang tak ngaji pun tahu hak tu. Kalau bangsa ni mata dia tu tidak serupa dengan bangsa ni. Hak ni adalah kebiru. Kita tahu lalu ni bukan bangsa
bukan Melayu asal ni kalau lagu ni misalnya kita kata, kita boleh tahu kan hak tu semua orang tahu kalau lagu tu. Hak ni lebih pada tu, dia boleh tahu. Dia boleh tahu dari segi keturunan, dari segi apa, penting tu. Kalau sekarang ni tak kira lah macam-macam kemudahan dah sudah ada sekarang ni. Pada masa tu ilmu ni sangat berguna. Tak apalah. Dia kata ketika tu Usama dengan Zaid ni tidur, tudung muka, nampak kaki saja. Dia lalu, dia kata ni anak beranak ni. Ni kaki ni ada kaitan ni. Kaitan anak beranak. Kaitan anak beranak. Ni ayah, ni anak. Dia gitulah. Mana lebih kurang. Dia kata Nabi SAW pun suka masuk. Tak dengar kata dia. Dia pun kata. Maknanya sebab orang kafir, orang munafik, apa dia terima hak ni. Nabi SAW kemuka hak ni. Jadi nak kata apa dah? Kita orang Islam selesai dah, tak ada apa. Puak-puak dia yang selama ni duduk pakai sangat qaif ni, sepatutnya kena pakai jugalah hak ni. Jadi berhentilah mana duduk memfitnah, kata macam-macam kepada Zaid, kata kepada Usama. Padan lah. Padan. Sebab apa? Qaif ni sendiri kata. Jadi mengikut orang jahiliahnya, siapa dia terima kan dia bergaul, orang perempuan ni dengan beberapa orang lelaki bergaul. Lepas tu anak siapa dia? Tak tahu. Kalau Qaif kata ni anak ni, hak nombor 3 misalnya, mereka terima. Siapa macam tu? Jadi hak ni pun sepatutnya terima. Ini menunjukkan dalam Islam ni cara Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita memuaskan hati orang. Boleh jadi dia tak mahu guna hujah kita. Tak apa, kita cari yang memuaskan hati dia untuk mengunci mulut dia. Misalnya kita dengar orang kafir, tak nak guna, kita nak baca ayat Quran, ayat dalil gini-gini dari segi syariat, kita kena guna akal saja, kecek dengan guna akal. Sebab akal dia guna, dia terima. Ataupun kalau orang sains misalnya, cara kita nak memuaskan hati dia, kita kena bawa Islam ni dengan cara sains. Ataupun orang ekonomi misalnya, kita kena bawa Islam ni dalam bentuk ekonomi yang lebih baik lagi daripada ekonomi yang ada ni. Begitulah sebaik-baiknya. Tapi kalau hak sudah sama Islam dah, tak ada jadi masalah tu. Untuk orang lain yang tak faham lagi tu, molek kita guna cara-cara yang boleh memuaskan hati dia. Seterusnya ni cerita Nabi SAW suka ni. Pasal apa? Dia sudah dapat wahyu berkenaan dengan hak 3 orang hak tak pergi perang Tabuk. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Hak itulah ayatnya. Maknanya dalam tu Allah SWT menyatakan dia terima dah taubat mereka ini. Sebab itu Nabi SAW suka sangat. Nampak muka dia tu berseri-seri. Inilah yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik. Seterusnya Nabi SAW menceritakan kurun dia tu adalah sebaik-baik kurun daripada sepanjang zaman. Anak Adam ni hak dulu dah hak kemudian. Hak paling baiknya mana? Kurun dia, yakni zaman di mana dia sendiri ada pada zaman itu, dengan orang-orang yang ada pada zaman itu. Itulah yang terbaik, yang terpilih untuk dijadikan contoh. Yang dari segi apa? Dari segi kemanusiaannya. Paling tinggi, paling baik, paling patut untuk dijadikan contoh hak tu. Bukan dari segi kemajuan lain. Dari segi kemajuan lain tak boleh lawan. Nak kira kasut zaman lah ni, majunya kasut, berapa macam kasut, fashion kasut, seluarnya dengan bajunya, tak kira hak tu. Hak tu tak ada kaitan dengan kemanusiaan. Hak ni dari segi peribadi, jiwa manusia tu baik. Buat apa-apa tidak kerana nak apa-apa, kerana Allah. Tu dari segi tu. Sanggup mati kerana memperjuangkan agama Allah, kebenaran. Benda-benda tu lah. Dari segi tu tak boleh lawan. Itulah contoh. Hak dulu daripada zaman Adam sampai kemudian. Hinggalah ke kurun aku ni, kata dia. Kurun aku. Hak ni lah yang terbaik. Lepas tu Nabi SAW dulu dia lepas rambut. Rambut dia ni dia tidak belah. Mana rambut dia biasa gitu. Ada kalanya mari ke depan. Lepas rambut tu setengah ulama kata dalam Hasyiah ni pun dia kata mari ke depan, jambut dia tu jatuh ke depan. Mana dia tak kisahlah.
Lepas pada tu sebab apa? Orang-orang musyrikun dia belah rambut. Nabi SAW, sebab tu kita kata dah tadi, Nabi SAW dia tak serupa dengan orang hak tak molek tu. Kalau orang musyrikin belah rambut dia nampak lebih kemas kan. Lagu tu pun dia tak sih. Pasal apa nampak serupa dia tak serupa. Dan ahli kitab pula melepaskan rambut pada masa tu, mana tidak belah rambut. Nabi SAW lebih suka kalau dalam perkara yang tidak ada perintah lah khusus untuk dia lebih suka sesuai dengan ahli kitab berbanding dengan yang lain. Sebab apa? Ahli kitab ni dia ada kitab juga, dia lebih sesuai juga. Tetapi akhirnya Nabi SAW belah rambut dia. Maknanya ini bergantung kepada keadaan. Ini adalah perkara yang bergantung kepada keadaan. Nabi SAW pernah tak serupa dengan musyrikin. Lepas tu sampai ke bila tak serupa? Sampai ke bila tak serupa? Mana sampai satu peringkat setelah orang Islam ni faham dah, jiwa dia kalau serupa zahir saja, tapi jiwa kita tidak serupa, semangat kita tidak serupa, perjuangan kita tidak serupa, kerja kita tidak serupa dengan kerja dia. Hanya dari segi zahir saja serupa. Sudah masuk molek tak apa dah. Gitu. Begitu juga masalah pakaian, masalah apa pula gitu. Kalau jiwa kita sudah faham molek dah tentang Islam, tak apa dah. Hak dia tak sih. Asalnya takut kita terpengaruh. Mula-mula terpengaruh dari segi ni. Lepas tu berasa comel hak ni pula, ikut pula. Lepas tu berasa comel hak ni pula, ikut pula. Sampai ke peringkat kalau dalam majlis tu kalau tak pakai baju kok tak boleh pergi. Serba salah. Wasa kurang. Tu ya lah dah tu. Tak kena dah tu. Itu. Boleh kita nak pakai baju kok pun, tapi biar serupa lah. Biar serupa. Biar kita boleh pakai selipar Jepun. Pergi situ kita boleh pakai selipar Jepun. Kita tak ada berasa apa-apa, tak ada berasa sakit jiwa. Pakai kasut pun serupa juga. Biar lagu tu tak apa. Pakai jubah pun tak apa. Kita tak ada berasa malu, tak ada berasa apa. Serupa. Kalau lagu tu tak apa. Tapi kalau ada hak tadi, itu maknanya jiwa kita masih terjajah. Hak itulah hak Nabi tak benar. Ya, dia tak serupa dengan hak tu, tak serupa dengan Yahudi, tak serupa dengan ni. Sebenarnya takut-takut kita ni terpengaruh. Minda kita tu, fikiran kita tu nombor satu sekali. Jiwa kita tu takut terpengaruh. Kalau kita tak terpengaruh hak tu, tak apa. Tak apa. Cuba kita tengok hak kemudian ni, contoh kemudian berapa ramai di Mesir ni misalnya, Said Qutb pakai baju kok, pakai necktie, tapi perjuangan dia, hidup dia lagu mana? Tidak serupa dengan orang ramai. Hak pakai baju kok lain, hak pakai necktie orang lain pakai, tak serupa. Bahkan dia telah sanggup mati kerana Islam. Adakah boleh kita kata serupa? Walaupun zahirnya serupa. Tak serupa tu lagu tu. Jadi hak naknya lagu tu. Hak dari segi zahir ni tak kira dari segi zahir. Tetapi sebelum sampai ke situ tu, ada kalanya manusia kebiasaan dia terpengaruh. Sebab itulah setengah-setengah pendidik, ahli-ahli pendidikan dia kata tak boleh, dia kena buat cara lagu ni. Itu pendapat lah. Itu pendapat. Kita boleh terima lah. Seperti mana dalam mana-mana di sekolah ke, uniform, orang panggil pakai uniform tu untuk memudahkan kerja, untuk lebih berdisiplin, untuk lebih kemas. Itu soal lain. Tetapi kalau nak kira hak asalnya, tak ada ketetapan tu, tak ada. Zaman Nabi SAW nak pergi ngaji, nak pergi jumpa dengan dia, tak ada kata kena pakai baju lagu ni, kasut lagu ni, tidak. Ada kain selai, tubuh pun tak ada kain nak tudung. Pergi belajar, ingat sepatu lah. Hak nombor satu sekali rajin tu, biar ingat hak ngaji tu. Bukan duduk pada pakaian, bukan duduk pada bangunan, bukan duduk pada lencana gapo tu hak sampingan tu, hak bawah tu. Hak nombor satu sekali hak tu. Ngaji ni apa tujuan? Nombor satu sekali. Hak tujuan apa ngaji? Nak suruh faham, nak suruh ingat. Kalau tak pakai baju pun kalau ingat, baik lagi daripada hak pakai baju, hak pakai uniform tu. Begitu. Jadi kita kena faham dalam masalah-masalah hak mana yang lebih utama. Janganlah kita keras sangat dalam perkara sampingan itu. Hak utama tu kena diutamakan. Ni kerana budak tu tak ada kasut, tak boleh pakai kasut, kita pukul kaki dia. Macam-macam lagi kita buat ke dia. Padahal dia miskin, dia susah. Dia boleh pergi ke sekolah tu pun mujur. Misal kata.
Jadi kita duk penting benda-benda lagu tu, tidak tengok kepada kerja dia. Tapi dari segi disiplin, dari segi apa nama zahir itu pun kena ambil kira, tidak dinafikan. Hak tu bukan makna dalam Islam ni tak ada langsung tak boleh nak ada uniform tu, tidak boleh juga. Dengan sebab itulah Nabi SAW pernah kata, farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaim 'ala al-qalanis. Beza di antara kita dengan orang musyrikin itu pakai serban di atas piah, dia kata. Itu uniform tu. Ketika mana Nabi SAW kata begitu? Kalau kita mengaji hadis, kita tahulah ketika dia menghadapi dengan orang-orang ajam yang mana pakaian dia tidak begitu dalam perang, supaya kita tahu beza, biar beza. Jadi pakai lagu tu. Adapun kalaulah musyrikin tu, musyrikin Mekah, mereka tu berpakai serban juga. Mereka tu berpakai serban juga. Jadi hak ni dia kata daripada ketika lain. Sebab tu kita kena tahu asbabul wurud dia. Asbabul wurud. Dia kata gitu tu dalam hubungan mana? Dalam konteks mana? Dalam konteks mana? Lepas tu banyak lagi lah benda-benda lain lagi lah. Jadi hak tu di antaranya. Seterusnya Nabi SAW tidak fahish, tidak mutafahish. Mana hak asal kejadian dia tu tak ada. Ada juga orang ni kalau tak ada siapa-siapa ajar pun pesen dia tu, tabiat dia tu hak asal lagi boleh jadi keturunan lah, darah dia jenis kecek uduh. Ada lagi tu. Ada juga orang yang asalnya tidak begitu, tapi dia terpengaruh dengan keadaan sekeliling, maka jadi cakap huduh. Ada juga. Nabi SAW ni tidak, asal pun tidak, hak terpengaruh kemudian pun tidak. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling dia. Orang apa ni jahiliah cakap pelik-pelik, dia tak ada bercakap lagu tu. Hak asal dia pun tidak lagu tu. Maknanya orang yang paling baik, hak paling moleknya, asal dia pun molek, keturunan dia pun molek, keadaan sekeliling dia pun molek. Ada kalanya orang tu asal dia molek, tapi kerana keadaan sekeliling boleh jadi rosak. Ada kalanya. Jadi sebaik-baiknya orang yang akan berjaya tanpa masalah lah, tak ada menghadapi masalah, kalau sekira asal dia tu molek, lepas tu keadaan sekeliling dia tu pun molek. Nabi SAW walaupun keadaan sekeliling dia tu tak molek, dia tidak terpengaruh. Maknanya orang ni orang bagus sungguh lah, baik sungguh lah. Lepas tu dia kata, orang yang terbaik di antara kamu ialah yang paling elok akhlaknya. Dari segi pribadinya itu baik. Itulah yang terpilih di antara kamu. Di antara tanda pribadi ataupun akhlak yang baik ni, itu tidak bercakap bercakap yang luca-luca. Ada orang yang suka bercakap macam tu. Bini orang pun dia cakap lagu tu. Jadi kebiasaan duduk dalam pejabat kau misalnya, saya saja kerja lepas gitu. Itu biadab itu dari segi agama tu, biadab. Tak ada adab, memalukan macam tu. Seterusnya Nabi SAW tidak diberi pilihan di antara dua perkara. Lagu ni boleh, lagu ni boleh. Baginda akan memilih hak lebih mudah. Dia tidak akan pilih hak lebih payah. Selagi tidak merupakan dosa, selagi tidak dosa, selagi tidak berdosa. Jadi kita pun dia nak ajarnya macam itulah juga. Jangan kita cari susah. Jangan kita buat sesuatu yang hanya sesuai untuk satu keadaan saja. Kita kena fikir keadaan-keadaan lain. Kena fikir keadaan-keadaan lain. Dengan sebab itu kita kena pilih satu cara yang mudah untuk kita. Mudah untuk kita. Misalnya kita kata pilihan. Kalau kita musafir nak sembahyang tamam pun boleh, nak sembahyang cukup lah. Zuhur 4 rakaat, sembahyang dalam waktu dia. Asar 4 rakaat, sembahyang dalam waktu dia. Mengikut ulama kata boleh lah. Kita kata boleh, kita nak sembahyang lagu tu pun boleh. Tetapi boleh juga kita jamuk kan. Kita jamuk. Lepas tu bukan sekadar jamuk saja, nak jamuk qasar pun boleh juga. Hak mana dalam keadaan tu, hak mana lebih molek kita pilih? Mana kita pilih? Hak mudah. Hak mudahnya tentulah hak jamuk ni. Selagi hak kita pilih tu tidak berdosa, walaupun mudah, tidak berdosa. Nabi SAW begitu cara yang dia ajar.
Kalau diberi pilihan kepada dia antara dua perkara, dia akan pilih hak lebih mudah. Begitu juga dalam perkara, terutama dalam perkara dunia. Kita belajar dengan cara ni payah, belajar dengan cara ni mudah, ambil hak jalan mudah. Kita pergi dengan jalan kaki payah, penat. Kapal terbang mudah, ada kemudahan, pergi dengan kapal terbang. Begitu cara yang dia ajar. Jangan menyusahkan diri. Dalam hal agama pun begitu juga. Macam tadi, hak sembahyang tadi, kita pilih hak mudah untuk kita. Bagi kita penat buat kerja seharian ni, kita penat buat kerja, nak bangun tengah malam pula ibadat, kita berasa payah. Tak sah. Hak lain banyak lagi, agama ni luas. Nak kebajikan ni bukan atas sembahyang tu satu perkara, banyak lagi. Senyum depan orang ketika buat kerja, senyum, layan orang dengan baik, itu pun satu kelebihan. Jaga tu, jaga molek tu. Kalau kita sembahyang seorang kita aja tu, hak ni dengan orang, pahala dia lebih besar lagi. Kita ambil hak mana yang mudah kepada kita, hak kita selalu jumpa, jangan duduk buat hak benda-benda hak jaga-jaga kita jumpa, hak kita selalu jumpa hak mudah, ambil hak tu pun boleh pahala juga. Baiklah, hak lain-lain tu lebih kurang itulah. Nampaknya kita tak lagi jauh, masa tidak mengizinkan. Sekarang kita berhenti sekat tu lah. Wallahu a'lam.